إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum. Selamat malam kepada para pendengar. Dan selamat datang ke saluran saya, Seram Seroja. Sesiapa yang tidak pernah melalui pengalaman menakutkan, tidak semestinya makhluk itu tidak wujud. Dan pada orang yang pernah melaluinya, jangan fikir mereka berbohong, kerana alam ini penuh dengan misteri yang tidak kita ketahui. Hari ini saya ingin berkongsi dua buah kisah yang berbeza dan yang pastinya sesetengah orang pernah melaluinya dalam hidup, dan jangan menganggap ia suatu gurauan. Kisah pertama yang ingin saya kongsi adalah bilik bersalin. Kejadian ini berlaku ketika saya ingin melahirkan anak saya yang keempat, dan pastinya sesiapa yang pernah ke hospital pasti tahu kedudukan bilik bersalin tu. Bilik bersalin tu pula terletak di bahagian belakang bangunan dan berhampiran dengan bilik mayat. Suasananya sunyi di waktu malam dan hanya ruangan menunggu sahaja yang terang, dan di bahagian depan hanya disimbahi cahaya dari dalam ruang bilik menunggu. Lampu jalan ada, tapi tidak cukup untuk menerangi kawasan itu. Lagi pula, kawasan yang berpenghuni makhluk yang lain, pasti lampunya akan sentiasa suram dan malap. Saya sakit ingin bersalin pada tengah malam, dan jam masa tu menunjukkan pukul 12, dan arwah mak masih lagi ada masa tu. Dan bekas mertua saya dan suami pula turut menunggu pada tengah malam itu. Saya pula ketika itu sudah berada di dalam bilik bersalin. Ruangan menunggu, jika sesiapa ingin tahu, ialah pintunya automatik dan akan terbuka dan tertutup apabila meminjaknya. Ketika mereka bertiga menunggu di ruangan tu, nurse buka pintu dan keluar untuk ambil pakaian baby. Tapi nurse tu cuma tengok dan tak ada pula cakap atau beritahu apa-apa pun. Contohnya, akak jangan tunggu kat sini sebab kat kawasan ni keras, atau perkara-perkara yang lain. Mungkin sebab dia tengok mak bertiga waktu tu, jadi dia tak nak cakap apa-apa. Tapi yang mak perasan, masa tu hanya mereka bertiga sahaja yang menunggu dekat situ. Pengalaman ni mak yang ceritakan kepada saya. Ketika itu mereka bertiga sedang rancak bersembang, dan ketika sedang asyik bersembang, keadaan menjadi hening dan perasaan seram menguasai ruangan tu dengan tiba-tiba dan membuatkan mereka semua terdiam. Mereka saling berpandangan dan meneruskan persembangan mereka bagi menghilangkan suasana sunyi yang tiba-tiba bertukar menjadi seram. Tiba-tiba mereka terperanjat kerana pintu kaca yang automatik tu terbuka dengan sendiri, beserta terjahan angin yang sejuk melalui wajah mereka, dan ia terbuka agak lama, seolah-olah ada sesuatu melangkah masuk dan berdiri serta meninjau-ninjau keadaan mereka di depan pintu. Dan masa tu bulu roma mereka naik tegak dan saling mereka berpandangan. Mereka semua diam seribu bahasa. Tak lama kemudian pintu tu tertutup semula dan angin yang sejuk itu juga sudah tiada. Pada mulanya mak ingatkan mungkin pintu tu ada masalah sensor dan menyebabkan ia terbuka dan tertutup sendiri. Ketika tu
bekas mertua dan suami saya dah mula cuak. Tapi untuk menenangkan mereka, mak cakap jangan takut, tak ada apa-apa. Mungkin sensor pintu ni yang rosak agaknya. Sebab itulah kejap terbuka dan kejap tertutup. Arwah mak menenangkan keadaan walaupun dalam hatinya ada debaran yang kecil. Tidak lama kemudian, keadaan tidak lagi setegang tadi. Tapi, tidak lama kemudian, tiba-tiba pintu tu terbuka lagi bersama angin yang sejuk seperti tadi dan seolah-olah ada yang meninjau. Siapa yang menjengah mereka agaknya di waktu tengah malam tu. Dan selepas tu, pintu tertutup kembali. Mata ketiga-tiganya tertancap pada pintu tu dan tak lama kemudian lagi sekali pintu terbuka. Tapi kali ini muncul seorang pakcik tua bersama seorang budak lelaki yang lingkungan umurnya antara 8 hingga 9 tahun. Mungkin cucu pakcik tu agaknya. Mak cakap masa tu dia yang bertambah pelik. Dia tak tahu mereka berdua datang dari arah mana, sebab tiba-tiba je ada kat depan pintu tu. Pakcik tu pakai baju kemeja putih dan cucunya pula pakai melaju Melayu biru. Dan lebih menyeramkan bila pakcik tu bertanyakan dengan suara yang sangat perlahan, bilik mayat kat mana? Manakala cucunya hanya memandang mereka dan mak dengan beraninya pun bangun serta tunjukkan arah bilik mayat tersebut. Selepas mak tunjukkan arah bilik mayat, pakcik itu pun berlalu dan hilang dalam kegelapan malam dan pintu kembali tertutup. Allahu Akbar. Tidak lama kemudian, pintu itu terbuka lagi sekali. Dan seperti tadi, angin sejuk melalui wajah mereka. Tapi, selepas itu mereka terus capai beg dan keluar dari ruangan tu. Dan mereka menunggu di tempat lain yang lebih terbuka. Dari jauh, mak saya melihat ruangan tu memang malap dan kelam. Seolah-olah memang berpenghuni, walaupun ketika itu mak tidak melihat sesiapa pun dekat situ. Siapakah gerangan pakcik dan budak lelaki itu agaknya? Tapi keesokan harinya ada juga mak bertanya dan ada orang kat situ cakap memang dua sosok berupa pakcik dan budak tu selalu muncul kat situ dan bertanyakan bilik mayat dan mereka pun hilang. Bila malam je, tak ada sesiapa pun yang berani menunggu kat situ. Kata mereka lagi, pakcik dan cucunya tu meninggal dalam kemalangan jalan raya tidak lama dulu. Dan mayat mereka disimpan di bilik mayat hospital itu sebelum jenazah mereka dituntut. Dan kemalangan itu berlaku berhampiran dengan hospital berkenaan. Sesiapa yang bersalin waktu kemuncak tengah malam selain dari waktu pagi tidak digalakkan untuk menunggu di situ kerana ramai yang sudah diganggu dan petugas hospital sendiri mengalaminya dan sampai sekarang ruangan bilik menunggu untuk ibu bersalin masih tidak berubah, tetap seram, gelap dan menakutkan. Hospital ni dah jadi tempat para makhluk tu kerana di situlah segala-gala kejadian berlaku, dari yang hidup sehinggalah kepada kematian yang mengejutkan. Kita harus respect para petugas hospital yang mengendalikan kerja mereka dengan sangat terpuji, walaupun banyak dugaan dan cabaran diorang dalam menghadapi situasi getir sehinggalah menyeramkan. Dan kisah kedua yang ingin saya kongsikan di sini adalah satu kejadian yang baru berlaku. Saya ingin berkongsi kisah seram ini
Dan inilah kali pertama dalam seumur hidup saya telah bertemu sesosok makhluk yang menyerupai sesuatu yang paling saya takutkan. Saya selalu mendengar dari orang lain, tapi hari itu saya berpeluang melihatnya dengan jarak yang sangat hampir. Kejadian ini berlaku 2 bulan yang lalu dan masih sekar diingatan. Suatu hari, kami telah bertemu janji dengan seorang tukang urut untuk pergi berurut. Dia seorang yang pakar dengan urutan. Tapi masalahnya pula, pakcik ni tinggal dekat sebuah kampung yang agak berdalaman. Malam tu, kami bertolak agak lewat sedangkan temu janji kami pukul 8. Kami tak pernah datang dan agak sukar untuk mencari rumah yang tak dikenali, memandangkan ia sebuah kampung dan waktu malam pula. Jalan untuk ke rumah pakcik tu pula sempit dan gelap. Apatah lagi pokok di kiri kanan sepanjang jalan. Jauh juga rumah pakcik tu dan cabaran bagi kami yang baru sahaja pergi. Selepas melalui jalan yang gelap, kami jumpalah sebuah kampung dan kami bertanyakan arah pada penduduk di situ. Dan dengan pertolongannya, dia telah sudi menunjukkan rumah pakcik tu. Dan rumah pakcik tu dari simpang jalan pun agak jauh juga. Dan kiri kanan pun masih hutan. Tak ada satu pun di sepanjang jalan tu tiada pokok yang berdiri. Dan biasalah, dah namanya pun kampung. Satu keindahan yang kita tak boleh nak pertikaikan, walaupun di sebaliknya ada misteri-misteri yang tidak terungkai. Kampung tu saya rahsiakan untuk elakkan dari mengganggu sensitiviti penduduk kat situ. Setelah sampai, kami lihat pakcik tu sudah tunggu kami di luar rumah sambil merokok. Pakcik menyambut kedatangan kami dengan ramah sekali. Selepas bersembang beberapa ketika, pakcik tu pun mula urutkan kaki. Setelah selesai, pakcik tu urut anak dan menantu saya pula. Selepas menunggu beberapa ketika, suami saya mengajak saya ke kedai runcit kat area situ. Jom yang kita keluar beli air kejap. Saya pun bangun lalu ikut suami saya ke kedai dengan menaiki motor. Saya tak tahu pun masa lalu jalan yang sunyi dan sempit tu, suami saya dah nampak sesuatu. Saya tak syak apa-apa dan patutlah suami saya tak pergi jauh. Dan apabila tengok kedai kat hujung jalan tu tutup, suami saya patah balik ke jalan yang sama. Motor yang saya bonceng dengan suami perlahan je sebab jalan kampung kan. Apabila sampai kat depan sebuah rumah, ketika tu suami saya menunjukkan sesuatu sambil berkata, "Yang, tengok apa tu?" Masa saya tengok, ya Allah, sesuatu yang berbungkus putih berada di depan sebuah rumah. Berderau darah saya. Saya sempat melihat sosok pocong tu. Orangnya tak besar dan saya tahu seorang perempuan. Bila saya tengok, saya tahu dia melihat kami. Allahu Akbar. Pocong tu tegak di situ. Jarak antara motor dengan rumah tu dalam 20 langkah je. Dan saya boleh tengok dan jelas. Orang cakap, kita tak akan nampak muka. Tapi waktu tu, saya tengok jelas mukanya yang pucat dan sedang merenung kami. Keadaan depan rumah tu terang benderang sehingga kan saya boleh lihat dengan jelas. Dan selepas tu, saya toleh kali kedua untuk memastikan benda tu. Dan tiba-tiba dia hilang. Suami saya dah nampak dari awal, tapi disebabkan saya tak nampak, dia tunjuk pula benda tu kat saya. Kejadian tu dah tertanam dah dalam kepala otak saya. Orang cakap pocongnya akan ikut jika kita terserempak dengan dia. Benda itulah berulang-ulang dalam kepala saya. Selepas selesai je berurut,
kami pun ingin pulang. Saya bagi tahu pada anak saya dan menantu saya, nak tahu tak apa ibu jumpa tadi. Dan masa tu tiba-tiba jalan berkabus tebal sampai saya tak nampak apa yang ada kat depan, dan saya batalkan niat saya untuk menceritakan perkara yang saya lalui itu. Bila dah keluar dari kampung tu, anak saya bertanyakan semula dan saya ceritakan pada diorang dan diorang pun terkejut. Pengalaman macam ni tak seronok untuk kita lalui, dan apalah nasib yang saya terjumpa dengan makhluk tu. Seumur hidup saya tak pernah melihat atau berjumpa dengan pocong. Mungkin dia ingin memperkenalkan dirinya. Selepas sekian lama, saya hanya melihat dari gambar atau cerita sahaja. Seram bila diingat-ingatkan semula. Baru 2 bulan je ia berlaku. Kalau masuk kampung orang, janganlah merayak-rayak, sebab kita tak tahu apa yang sedang menanti kita kat situ. Itulah antara kisah-kisah yang ingin saya kongsi pada malam ini. Sekian dulu perkongsian saya kali ini. Terima kasih para pendengar yang setia mendengar, dan pada yang belum subscribe, sudi-sudikanlah menekan tombol merah tu, dan jangan lupa tekan bell notifications untuk susulan cerita saya yang baru. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi.